Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Malam ini final di antara Argentina dan France. Saya pakai baju Argentina sebab saya sokong Argentina. Okey, siapa yang kamu sokong? Sila nyatakan di dalam komen kamu. Ada rasa mau sokong France ataupun Argentina? Terpulang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon untuk kamu bantu channel kita ini supaya boleh menjadi channel yang cukup besar. Kita menjadi suara yang cukup berpengaruh, boleh sampai kepada telinga yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Besok pastinya paling dinanti-nantikan dan paling ditunggu-tunggukan dan paling membuatkan jantung manusia boleh berdegup paling kencang pada esok. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terjadi esok adalah usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu, siapa yang mungkin tak sokong usul percaya, mudah saja diteka orangnya. Jadi sebenarnya boleh diteka lah. Boleh diteka siapakah manusia-manusia yang mungkin akan membuat usul mungkin akan membuat tidak percaya, mungkin akan memilih bahawa tidak percaya kepada yang berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berdasarkan sokongan mengikut parti, jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ialah seramai 148 orang. Ia merangkumi daripada Pakatan Harapan yang berjumlah 82 orang, Barisan Nasional sebanyak 30 orang, GPS sebanyak 23 orang, GRS sebanyak 6 orang, Warisan sebanyak 3 orang, KDM 2 orang, PBM 1 orang dan Bebas 1 kerusi. Selebihnya iaitu 74 kerusi pula ialah kerusi milik Perikatan Nasional yang merupakan blok pembangkang pada ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan memiliki jumlah sokongan sebanyak 148 daripada 222 kerusi parlimen keseluruhannya itu, bermakna Anwar sebenarnya cukup mencapai garisan 2/3 majoriti dalam kerajaan yang dipimpinnya. Jika semua ahli parlimen parti-parti ini yang membentuk kerajaan perpaduan ini setia kepada keputusan parti masing-masing, maka undi yang diperolehi oleh Anwar Ibrahim dalam usul percaya di parlimen esok adalah 148, sudah mencapai 2/3. Pun begitu, dalam proses pembentukan kerajaan selepas PRU 15 baru-baru ini, dikatakan ada seramai 10 ahli parlimen Barisan Nasional telah menandatangani akuan bersumpah yang menyokong Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Dua daripada mereka bagaimanapun telah bertemu dengan Anwar di pejabat Perdana Menteri baru-baru ini. Kedudukan mereka yang selebihnya itu masih misteri pada ketika ini. Sama ada masih menyokong Mahyadin atau turut akur dengan keputusan UMNO Barisan Nasional yang memilih bersama PH membentuk kerajaan perpaduan. Lebihan 20 ahli parlimen BN yang lain adalah mereka yang bersama dengan apa juga keputusan parti, setia kepada Zahid Hamidi dan pasti akan menyokong usul percaya terhadap Anwar Ibrahim. Kiranya 10 atau mungkin 8 ahli parlimen Barisan Nasional yang sebelum ini menyokong Mahyadin untuk tidak mengundi Anwar dalam usul undi percaya esok, maka undi yang diperolehinya dalam usul percaya tersebut akan berkurangan kepada 138 atau 140. Jadi jumlah kedua-dua itu bagaimanapun masih melepasi garisan 112, iaitu jumlah majoriti paling minima yang diperlukan untuk mengekalkan kerajaan sedia ada sekarang ini. Ahli parlimen daripada gabungan parti lain boleh dikatakan
Tidak diragui kesetiaannya kerana mereka secara umum akur, taat dan setia kepada ketetapan parti atau ketua masing-masing. Apabila parti masing-masing sudah membuat ketetapan untuk menyokong Anwar dan akur terhadap titah agung untuk membentuk kerajaan perpaduan, mereka biasanya tidak akan berpaling lagi daripada pendirian yang telah dimuktamadkan itu. Boleh dijamin 100% mereka daripada gabungan Barisan Nasional itu akan menyokong Anwar dalam usul undi percaya yang dikemukakan esok. Jadi, sementara kemenangan memang boleh dikira sudah terjamin buat Anwar, persoalan yang timbul sekarang ialah apakah undi yang diperolehinya berjumlah 148, iaitu melepasi 2/3 atau kurang daripada itu. Kalau berjaya 148 undi diperolehi, maka stabillah kerajaan yang terbentuk untuk 5 tahun mendatang ini. Meskipun jika undi yang diperolehi kurang daripada 148, itu tidak menjejaskan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Risiko lebih besar sebaliknya ialah kepada mereka yang tidak mengundi mengikut ketetapan parti itu. Kalaupun identiti mereka tidak diketahui oleh semua orang, ketua parti berkenaan tentu boleh mengenal pasti siapa di kalangan ahli parlimennya yang tidak mahu akur dan setia kepada keputusan parti itu. Akhirnya, kalaupun dengan tidak mengundi usul percaya itu tidak menyebabkan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen tergugur, ketua parti berkenaan tentu lebih arif untuk menguruskan mereka selanjutnya. Artikel ini saya ambil daripada Sahbudin Hussein, sahbudin.com.net, 18 Disember 2022. Dan saya fikir semua Malaysia, seluruh Malaysia tahu siapakah yang bakal mengundi, siapakah yang bakal tidak mengundi kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa-apa pun kita tengoklah nanti. Pada pendapat saya sendiri, yang saya ingin ulas sendiri, adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mendapat 148 undi. Tetapi dia akan mendapat lebih daripada 148 undi pada esok. Kita akan lihat bahawa ada pemimpin-pemimpin daripada blok pembangkang mungkin yang tiba-tiba juga menyokong titah yang di Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan, usaha sama kerajaan perpaduan dengan diterajui oleh semua parti-parti politik yang ingin bersama menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi kita harapkan pada besok hari kita akan lihat siapa kawan, siapa lawan, siapa setia, siapa tak setia. Dan semoga negara Malaysia akan terus maju. Itu harapan kita. Tiada harapan yang lebih baik daripada itu. Kita harapkan Malaysia semakin baik, Indonesia semakin makmur, semakin maju, aman, damai, paling seronok di dunia untuk didiami. Kita jumpa lagi. Bye-bye.